Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat noh. Ini kira ganti kita yang lepas lah. Sebab saya kematian ayah. Jadi kita ganti malam ni lah. Baik, jadi tuan-tuan, kita berhenti di mana? Yang saya tanda muka surat 73 nombor 3. Jawi lah. Kullu man 'alaiha fan, di situ. Firman Allah lagi ayat 26 27 Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan, betul? 80 kan? Kalau Jawi 73, kalau Rumi 80. Kita masih lagi di bawah 80. Baik, kita masih lagi di bawah pembicaraan 5 sifat salbiyah. 5 sifat salbiyah, yakni 5 sifat yang fungsinya untuk menafikan perkara yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal, iaitu qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, wahdaniyah, qiyamu bi nafsih. 5 tu. Jadi nak menafikan qidam, tidak ada permulaan, baqa, tiada kesudahan. Jadi 5 sifat ini dia hanya ada pada Tuhan saja. Pertama, qidam, tidak ada permulaan, makhluk semua ada permulaan. Kemudian baqa, tiada kesudahan, hanya Tuhan tidak ada kesudahan, makhluk semua ada kesudahan. Adapun sifat ma'ani, tak, sifat ma'ani makna yang ada pada zat Allah, macam berkuasa. Makhluk juga berkuasa, tapi berkuasanya makhluk ini terbatas. Kuasanya makhluk ini Allah yang jadikan, malah bekas Allah yang jadikan, bukan kuasa kita. Sama juga Allah melihat. Tuan-tuan melihat tak? Tuan-tuan melihat, itu makna cuma melihat tuan-tuan ni, melihatnya Allah jadikan terbatas. Adapun melihat Allah mutlak, maha melihat. Jadi 5 sifat salbiyah ni menafikan keserupaan Tuhan dengan makhluk, ataupun pendek kata sifat ini hanya ada pada Tuhan. Macam wujud, makhluk pun wujud. Betul tak? Allah Ta'ala ada, makhluk pun ada. Makhluk wujud, Allah mewujud. Cuma wujudnya makhluk ni lain lah. Wujudnya Allah tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Wujud makhluk ni ada permulaan dan ada perakhiran, tapi makna samalah wujud. Tapi salbiyah ni hanya ada pada Tuhan. Jadi kita di bawah tajuk 2 lah sekali disebut, iaitu qidam, tidak ada permulaan, dan baqa, tiada kesudahan. Baik, dan kita berhenti di dalil dia. Dalil-dalil dia. Jadi kita tengok dalil yang ketiga. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid darin, kata mengarang. Firmannya lagi ayat 26 27 Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maksudnya, semua yang ada di atas muka bumi ini pasti binasa. Semua. Saya, tuan-tuan, pokok, semua akan binasa. Saya pun baru kehilangan ayah, tapi ayah saya pun tua dah 70. Ayah saya lahir tahun 1952, meninggal pada tahun 2022, 70. Samalah kita, tuan-tuan. Tak lama lagi kita pun pergi sebelah sana lah. Tidak, sahabat kita belah sana. Tuan-tuan tanya je orang yang umur 70. Saya tanya ayah saya, ramai lagi tak kawan ayah yang hidup? Majoriti ni kawan dah tak ada lah. Siapa yang umur 70, kawan sekampung banyak tak ada lah.
Pi mana? Balik ke alam asal lah, kampung asal. Masuk dalam tanah lah tuan-tuan, matilah. Terutama ayah saya kata banyak kawan dia yang mati muda ni, yang tiap-tiap pagi makan roti canai dengan teh tarik banyak. Yang tu paling ramai lah. Tiap-tiap pagi teh tarik roti canai, teh tarik roti canai, teh tarik, yang tu paling banyak lah. Tak ada 60 dah pergi ke alam sana lah tuan-tuan. Jadi nak ceritanya tuan, semua yang ada atas muka bumi ni, semua fan, semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali zat Allah sahaja yang kekal mempunyai sifat kebesaran dan kemuliaan. Yang kekal hanya Allah. Yang ni semua habis tuan-tuan. Ni kita tuan-tuan tengok muka tuan-tuan, lawa lagu mana pun, kuat lagu mana pun tuan-tuan, sempurna macam mana pun, masuk dalam kubur semua dimakan oleh tanah tuan-tuan. Habis semua. Lawa lagu mana pun semua. Kita daripada tanah akan dipulangkan pada tanah. Dalam Quran kan sebut minha khalaqnakum, kita dijadikan daripada tanah. Wa fiha nu'idukum, kita dikembalikan semula ke dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan kita akan dikeluarkan kali yang kemudian daripada tanah juga. Semua tuan-tuan macam itulah. Tuan-tuan kalau ada handset boleh buka YouTube, tuan-tuan tengok di YouTube macam mana dia rakam perebutan manusia. Di Amerika tu depa ada banyak duit, siapa yang nak bagi mayat depa untuk dikaji. Jadi banyak lah. Jadi sebelum dia mati tu depa banyak duit. Ataupun pada ahli waris dia. Mayat tu depa buat apa? Depa letak di padang. Mayat tu letak dan depa rakam. Depa nak tengok bagaimana perebutan jasad manusia. Tapi busuk lah tuan-tuan. Padang tu busuk, penuh mayat-mayat. Selalu kita kalau mati tanam ni tak, dia letak di padang. Ada di YouTube tuan-tuan boleh tengok. Tapi gambar dia letak jauh-jauh. Kalau orang tak tahan ni muntah hijau tuan-tuan. Tapi saya tengok yang dah tahan ni, dia tak pakai apa lah, dia pergi macam tu Tengok dengan mayat bagaimana dia mereput. Mayat yang macam mana kulit lawa ke, licin ke, handsome ke, orang puji kuat lagu mana pun tuan-tuan, kita tengok Masya Allah, macam tu je busuk tuan-tuan. Semua akan binasa. Baik. Jadi yang kekal hanyalah zat Allah Azza wa Jal. Zat Allah yang kekal. Kita semua binasa. Malah plastik, tuan-tuan, plastik, botol-botol plastik ni, dia tahan hampir 1000 tahun kata silap saya lah. Plastik. Kalau tak di kita semula lah. Maksud dia plastik, cawan plastik yang ada kat rumah tuan-tuan tu, kalau tuan-tuan tuang, buang dalam tanah, 1000 tahun baru dia nak. Kira plastik ni lagi panjang lah usia dia bandingkan kita tuan-tuan. Cawan plastik yang ada kat rumah tuan-tuan tu, kalau lempak tu 1000 tahun nanti orang jumpa ada lagi tuan-tuan. Punya payah dia nak dileraikan. Nak reput tu susah. Kita ni mudah ya tuan-tuan. Jadi yang kekal hanyalah zat Allah Azza wa Jal. Jadi nak ceritanya tuan-tuan, makhluk semua binasa. Malaikat pun binasa. Semua. Yang kekal hanyalah Allah Azza wa Jal. Baik, habislah tuan-tuan. Kita tengok yang ketiga. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, berlainan dengan segala yang baharu. Jadi saya dah sebut dah, sifat khusus bagi Tuhan ni yang dua lepas, tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Yang ketiga, Allah Ta'ala ni tak serupa dengan mana-mana makhluk. Tuan-tuan tak boleh bayang Allah. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kata-kata Zunnun al-Musri. Dia sebut, dia kata, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dhalik. Macam mana pun kita bayang dalam kepala kita ni, Allah bukan macam tu. Tuan-tuan tak boleh bayang. Bayanglah lagu mana pun. Tuan-tuan cuba bayangkan Allah dalam kepala tuan-tuan. Tuan-tuan tak boleh bayang. Bila tuan-tuan bayang, tuan-tuan hanya boleh bayang benda yang tuan-tuan pernah tengok. Tidak. Tuan-tuan hanya boleh bayang kadar kemampuan akal tuan-tuan sahaja. Tuan-tuan kalau nak bayang macam cahaya. Cahaya makhluk. Bayangkan macam kegelapan. Kegelapan makhluk. Cahaya macam salji. Salji makhluk. Tuan-tuan nak bayang Allah lagu mana? Akal yang Allah jadikan ini tidak ada kemampuan untuk mengetahui hakikat zat Allah. Tapi akal yang Allah Ta'ala bagi ini mampu mengenal Allah. Kenal lagu mana? Kenal kekuasaan dan kewujudan dia. Sebab tu kebanyakan makhluk atas muka bumi ini, dia tahu ada Tuhan, tapi dia tak dapat gambarkan Tuhan tu. Tak dapat gambarkan.
Kerana Tuhan yang menjadikan akal kita ni, dan Tuhan menjadikan dia tidak mampu memikirkan soal Tuhan. Tapi akal kita mampu memikirkan alam ni mesti ada Tuhan. Dia kenal Tuhan dia. Dan Tuhan ni tak sama dengan makhluk. Kalau sama dengan makhluk, siapa Tuhan? Jadi Tuhan tidak sama dengan makhluk. Tuan tak boleh bayang Tuhan, tak boleh fikir macam mana Tuhan. Macam mana pun tuan bayang, itu bukan Tuhan. Cahaya ke apa, itu bukan Tuhan. Cuma nanti di hari kiamat kita akan melihat Allah. Itulah sebesar-besar nikmat. Nikmat yang paling besar dalam syurga bukan nikmat bidadari, bukan makan makanan syurga, bukan sungai madu, sungai arak, bukan. Nikmat yang paling besar di dalam syurga adalah tuan-tuan melihat zat Allah yang mulia. Itulah sebesar-besar nikmat tuan-tuan. Tuan-tuan akan tengok Allah, itulah sebesar nikmat. Sebab bila tuan-tuan tengok Allah, Allah bukan macam cahaya, bukan macam angin, bukan macam api, bukan macam gelap, tak boleh nak bayang tuan-tuan. Tapi indah. Itulah sebesar-besar nikmat yang kita dapat, iaitu melihat zat Allah. Jadi cukup akal kita ni, kita tahu alam ni ada Tuhan. Dan Tuhan ini mempunyai sifat yang sempurna dan tidak sama dengan makhluk. Kenal Tuhan. Itu tanda kenal ya. Tak mesti-mestinya tengok. Saya pernah bagi contoh kat tuan-tuan kan. Tak semestinya tengok tuan-tuan boleh tahu dia. Kan saya pernah bagi contoh. Kalau tuan-tuan kerja di mana-mana tempat, bos tuan-tuan tukar nak main bos baru. Sebelum bos baru ni main, orang bagi tahu dah. Bos sampai yang baru ni, dia ni jenis bagus, pemurah, tak kutuk orang kat belakang, suka tolong bantu orang, mulut pun baik, suka puji orang, tak pernah jatuhkan orang. Tuan-tuan bila orang puji akhlak dia, semayang pun awal waktu. Tuan-tuan bila dengar orang cerita sifat dia, tuan-tuan rasa lapang hati ya. Oh alhamdulillah. Tuan-tuan tak tengok dia lagi, tapi tuan-tuan dah kenal dia bila orang dah bagi gambaran dia. Ada orang yang kita tengok tapi kita tak tahu sifat dia, macam tuan-tuan dalam ni. Saya tengok tuan-tuan ni tapi saya tak tahu tuan-tuan punya perangai lagu mana. Tidak, tuan-tuan punya perangai dengan isteri kat rumah saya tak tahu. Dengan anak-anak tuan-tuan, dengan kawan-kawan tuan-tuan, sama-sama jemaah. Ada setengah masjid sama-sama jemaah bergaduh, ada tuan-tuan. Saya tak tahu. Saya memang mengajar saya tengok tuan-tuan tapi saya tak tahu sifat tuan-tuan. Saya tak tahu hati tuan-tuan. Nampak, tengok saja tapi tak kenal pun. Tapi kita kenal Allah melalui sifat dia. Sama juga bos tadi tu. Kalau pakat orang ramai beritahu aku kenal dia. Seorang kata ya aku kenal dia ni bagus. Memang jenis bagus, jenis tak mengata orang punya. Baik punya. Jenis jaga hati orang. Punya ramai beritahu kita. Kita sebelum dia sampai kita dah kenal dah. Oh lapang dah. Betul tak kan? Sebelum kita tengok kita dah sayang kat dia. Tapi kalau sebelum bos tu main orang beritahu dah, punya ramai. Hang jaga-jaga bos hang ni mulut cukup jahat. Silap sikit dia kutuk hang depan-depan dalam surat. Ni cukup jahat ni. Hang punya kesalahan 3 tahun lepas dia pergi ungkit depan orang ramai. Hang jaga-jaga bos hang ni, silap sikit dia balin cawan atas kepala hang. Oh kita dengar pun lama. Tak dan tengok lagi kita menyampah kat dia dah. Betul tak? Eloklah sebelum sampai insiden jatuh parit. Betul tak? Kita tak maulah, jangan duk main lah. Jadi tuan-tuan nak ceritanya, dengan sifat kita boleh kenal. Sama dengan Allah. Tuan-tuan di dunia ni tak perlu melihat Allah pun. Dengan tuan-tuan kenal sifat dia, tuan-tuan kenal Allah. Kenal sifat dia. Sifat yang sejati. Ada je orang macam manusia kadang-kadang kan. Sifat dia tu pun bukan betul sangat pun. Depan orang dia baik, belakang orang dia tak baik. Depan orang dia sedekah, saya ikhlas sedekah. Tapi dalam hati pujilah sikit, dia nak orang puji. Manusia kadang-kadang zahir dia baik, tapi dalam dia tak sama dengan zahir. Allah yang kita mengaji ni, sifat Allah itulah hakikat sifat Allah. Tidak ada zahir dan batin bagi Allah tuan-tuan. Itulah sifat hakiki bagi Allah. Baik. Jadi Allah Ta'ala dari segi zat Allah zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah tak sama dengan makhluk. Pasal apa tak sama? Pasal dia Tuhan. Itu je. Simple je. Sebab dia Tuhan. Jadi tak samalah dengan manusia tuan-tuan. Baik. Kalau tuan-tuan tengok Tuhan, kalau Tuhan ni macam kita tuan-tuan. Macam kita Tuhan ni. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Tuan-tuan agak-agak dia Tuhan ke bukan? Agak-agak. Macam mana jadi Tuhan? Rupa hang macam aku Kita akan fikir, siapa yang jadi rupa hang macam tu? Betul tak? Kita akan fikir,
Rupa Tuhan ni yang ada kepala, dua tangan, dua kaki ni, siapa yang jadikan rupa dia? Kita ni Allah yang jadikan rupa kita. Rupa Tuhan siapa bagi jadi? Allah Ta'ala tidak berupa. Tak berupa macam mana? Macam ayak gas, rupa juga. Yang tuan-tuan bayang ni, ayak ke gas, cahaya semua berupa tuan-tuan. Cahaya macam tuan-tuan tengok, ni rupa dia. Jadi macam mana rupa Allah Azza wa Jalla? Tak boleh nak bagi tahu. Kita tak dapat nak cerita tuan-tuan. Akal kita tak mampu. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan, jangan fikir tentang Allah lah. Fikir tentang ruh pun kita tak tahu lagu mana. Ruh pun tuan-tuan tak tahu lagu mana. Tuan-tuan macam saya, tuan-tuan sama ayah dah tak ada, mak dah tak ada kan. Ruh ni duduk kat mana? Orang meninggal tuan-tuan pergi kubur. Kubur tuan-tuan ni kek sawit. Kek sawit dah. Tuan-tuan pergi ziarah kubur mak tuan-tuan, ayah tuan-tuan. Ruh dia dekat mana? Ruh orang yang beriman, tuan-tuan ingat, ruh orang yang mati ni, kalau dia orang yang baik, kalau dia mati, macam mana? Saya pernah sebut kat tuan-tuan dulu kan. Macam mana? Kalau orang yang baik, sebelum dia mati akan datang malaikat rahmat, duduk di kiri dan kanan, muka handsome, bawa kafan daripada syurga dan minyak wangi, hanut, minyak wangi pada syurga. Dia duduk buat apa? Kena, masa ni kita dah nazak dah, tak mati lagi, tak meninggal lagi. Kita dah tengok malaikat rahmat. Pasal malaikat rahmat ni, malaikat rahmat tenangkan kita, jangan sedih, jangan kecewa. Nak masuk syurga. Adik anak beranak yang tinggal ni, insya-Allah kami yang jaga. Nak tenangkan si mati tu. Jadi si mati ni sebelum dia nak meninggal dunia, dia rasa jiwa dia tenang. Pasal malaikat rahmat kiri dan kanan. Ada 500, sebelah ni 250, sebelah ni 250 malaikat. Sejuh mata memandang. Baru datang malaikat Israel cabut. Dah cabut nyawa ruh tu, kemudian malaikat rahmat ambil, dia bawa ke mana? Naik ke langit tu. Naik ke langit tuan-tuan. Naik ke langit, kita akan naik ni tuan-tuan. Tuan-tuan sedap tuan-tuan Dia macam ni, bila cabut ruh tuan-tuan, kita yang kesedaran ni, kita duduk di sini. Di sini. Kita akan tengok jasad kita yang tak bernyawa. Tuan-tuan faham tu? Dan orang tak nampak tuan-tuan. Tapi tuan-tuan ada tak? Tuan-tuan ada tak? Ruh ni kita lah tuan-tuan yang bercakap ni. Ni ruh lah ni. Kalau ruh saya keluar, duduk kat sebelah, badan saya ni orang tanam je. Sebab dia tak berfunction dah. Habis tu saya yang sedar ni, mana kesedaran saya ni? Kesedaran saya, sifat saya berada pada ruh. Jadi kalau cabut ruh saya, duduk kat sebelah ni, jadi saya duduk di sini. Ruh saya duduk di sini. Saya hanya tengok jasad saya saja. Dan tuan-tuan pun tak nampak saya. Itu ruh. Tak apalah tuan-tuan. Cerita peringkasnya, orang mati ni tuan-tuan. Tuan-tuan bila pergi ziarah kubur, ruh ada kat mana? Orang yang beriman, tuan-tuan tahu, dia orang yang beriman, ruh dia berada di Illiyin. Orang yang jahat, ruh dia berada di Sijjin. Ada dalam Quran kan, innal abrara lafi Illiyin wa innal fujjara lafi Sijjin. Apa makna Illiyin? Satu tempat yang tinggi dalam syurga. Di situlah ditempatkan ruh-ruh orang yang baik. Ruh orang yang jahat di Sijjin. Sijjin kat mana? Dalam lapisan bumi yang paling bawah sekali. Habis tu tuan-tuan pergi kubur buat apa? Kan kita pergi kubur, ziarah kubur. Sunat ziarah kubur. Malah tuan-tuan kalau mak ayah dah meninggal, jangan tak ziarah langsung, pergilah ziarah. Sebab orang yang berada di kubur, dia gembira orang datang ziarah dia. Dia kenal, ni anak aku mai ziarah, mai doa. Dia seronok dan dia berbangga-bangga banding dengan penghuni kubur yang lain. Sedangkan ruh orang yang baik berada di syurga tu. Ruh orang yang jahat duduk dalam lapisan bumi tu yang kita pergi kubur. Tuan-tuan, ruh ni walaupun duduk di langit, dia juga seolah-olah duduk juga di kubur. Seolah-olah ruh itu berada di dua tempat dalam satu masa. Pelik tuan-tuan. Ruh orang yang jahat diseksa dalam lapisan bumi yang ketujuh. Tapi tuan-tuan pergi ke kubur dia, dia pun tahu tuan-tuan mai. Seolah-olah kubur dengan Sijjin tu satu tempat bagi dia. Sama juga ahli syurga ni. Kubur dengan Illiyin tu seolah-olah satu tempat bagi dia. Baik. Sebab tu ada dalam satu hadis Nabi kan, satu hadis Nabi yang cukup menarik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ambil pada Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ambil pada Imam Malik, Imam Malik ambil daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri ambil daripada Abdul Rahman, Abdul Rahman ambil pada Ka'ab bin Malik.
Kata Nabi SAW, nasmatul mu'min ta'irun ya'liqu fi syajaril jannah hatta yurji'allahu ila jasadi yaumal qiyamah. Ruh orang yang beriman ni, lepas malaikat tanya soalan tu kan, ma rabbuka wa ma nabiyuka tu, lepas malaikat tanya soalan, dia dah jawab semua, ruh dia akan naik duduk di langit. Ruh orang yang beriman berada di pokok-pokok syurga seperti burung, sehingga Allah kembalikan pada hari kiamat. Duduk kat syurga tu, tetapi kubur dia tahu, seolah-olah kubur dia tu dengan syurga tu satu tempat bagi dia, padahal jauh. Tuan-tuan boleh fikir? Tuan-tuan tak boleh fikir. Pasal kita alam manusia ni, kalau kita duduk dalam masjid, kita tak boleh duduk kat rumah. Betul tak? Kita duduk kat rumah, kita tak boleh duduk dekat pasar. Kalau tuan-tuan duduk kat masjid, tiba-tiba orang nampak tuan-tuan kat rumah, mana dia apa? Tuan-tuan belah hantu raya. Dah orang tua-tua lah kata. Betul tak? Tapi kita macam tu. Ruh tak macam tu. Jadi jangan fikir tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita wajib mentazih dan mentanzih, yakni menyucikan dan membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak wajar, yang tidak sepatutnya bagi Allah, iaitu tidak berjisim. Jisim ni apa tuan-tuan? Sesuatu yang mengambil tempat. Yang bertempat tu jisim nama dia. Boleh lah. Jisim ni benda bertempat. Semua bertempat. Macam kita semua jisim. Kita bertempat. Maksudnya kita diliputi oleh ruang. Ni kan ruang kan? Udara kan? Ni ruang. Ruang. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh ruang. Pasal Allah Ta'ala tak diliputi oleh ruang? Tuan-tuan, ruang yang kita duduk ni pun, ni ruang manusia, alam manusia. Ruang jin lain. Ruang maksudnya alam. Bila sebut ruang ni, alam lah. Alam ni alam kita tuan-tuan. Ruang ataupun alam jin dia lain. Sebab tu tuan-tuan ciptalah alat canggih lagu mana pun, tuan-tuan takkan dapat detect jin. Buatlah kamera lagu mana canggih pun, tuan-tuan takkan dapat kesan jin. Sebab dia alam lain, dia ruang lain, dia dimensi lain. Dimensi lah, bahasa canggih sikit, dimensi. Dia ruang lain. Adalah dekat internet tuan-tuan kata ada orang dia buat alat, bila jin lalu bunyi tek, nipu tuan-tuan. Tak ada alat boleh kesan jin. Mohong. Cuma ada orang kata kalau tengah-tengah menyeman, diam. Malaikat lalu itu orang lah kata, padahal malaikat memang ada pun kiri kanan ni. Baik. Jadi tuan-tuan, apa dia, sama juga malaikat alam lain. Tuan-tuan cuba kesan malaikat ni. Buatlah alat canggih lagu mana pun, habis berbilion-bilion, tuan-tuan takkan dapat detect malaikat kiraman katibin raqib dan atid. Tak dapat. Dia alam lain, dia ruang lain, dia dimensi lain. Allah Ta'ala Tuhan bagi segala ruang, Tuhan bagi segala dimensi, Tuhan bagi segala alam. Bila sebut alam ni, space and time, ruang dan masa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alam jin, alam manusia, alam malakut, alam malaikat, semua Allah yang jadikan. Macam mana Allah Ta'ala diliputi oleh ruang? Ruang pun Allah yang jadikan. Habis itu macam mana kita nak fikir? Jangan fikir Allah macam kita. Kalau macam tuan-tuan, saya duduk sini, imam duduk depan saya, isteri saya duduk belah kanan, ini duduk belah kiri, ini kita. Allah duduk belah mana tu? Ni imam, ini setiausaha, abang duduk depan, haji, Allah belah mana tu? Jangan fikir Allah lagu tu. Tunjuk malaikat kat mana? Tunjuk malaikat kat mana? Kita pun tak tahu tunjuk malaikat kat mana. Pasal dia alam lain, dia dimensi lain. Tunjuk jin kat mana? Tuan-tuan tunjuk rakyat atik mana? Tuan-tuan tak boleh tunjuk, walaupun kita percaya kan kanan kiri, tapi kita tak boleh tunjuk. Dia dimensi lain, kecuali dia menjelma ke alam kita. Contoh Jibril menjelma ke alam kita dalam rupa manusia, baru kita nampak. Sama juga hantu. Hantu kalau dia tak menjelma, tuan-tuan tak nampak dia. Tapi bila dia menjelma macam hantu pocong kan, betul? Punya apa tu? Accident. Baik, jadi tuan-tuan, kalau hantu jin tu dia menjelma depan tuan-tuan, macam orang perempuan tak shampoo rambut 10 tahun ke, hantu biasanya macam itulah. Dia menjelma depan tuan-tuan, baru tuan-tuan nampak, hantu. Kalau dia tak menjelma di alam manusia, tuan-tuan tak nampak dia. Dan tuan-tuan tak boleh tunjuk dia kat mana. Pasal dia duduk dekat lain. Macam mana tuan-tuan nak tunjuk? Kan ada orang percaya Allah atas. Salah ni. Kita menjadikan Allah berada dalam dimensi makhluk. Salah.
Kalau nak kata atas ni bukan maksud betul-betul zat Allah atas tu, tapi bila sebut Allah macam ni, Allah itu hebat, agung, tu maksud Allah di atas. Macam kita kata dia ni bawah tapak kaki aku lah, maksud dia apa? Hina. Tak, dia ni standard bawah tapak kaki aku lah, maksud dia apa? Hina. Oi, dia ni atas kepala aku lah, maksud dia apa? Maksud dia mulia. Arab kata ala ra'si wal ain, di atas kepala dan mata, hebat. Sama bila sebut Allah atas tu, bukan zat Allah seketui di atas tu duk tengok orang kat bawah, bukan. Keagungan, kebesaran. Jangan kita kiaskan, oh kalau imam depan, saya kat sini, Allah nak letak belah mana? Itu makhluk, ini dimensi kita. Malaikat pun kita tak boleh tunjuk, jin pun tak boleh tunjuk. Boleh lah. Itu jisim, jisim maksud dia sesuatu yang bertempat, tidak mempunyai bentuk rupa, bukan rupa, dan bukan juga seperti benda yang mempunyai ukuran dan sukatan yang tertentu. Bukan panjang, bukan pendek, bukan bulat, bukan empat segi. Pasal apa? Itu semua makhluk. Pasal apa empat segi? Pasal ada orang yang jadikan dia empat segi. Pasal apa panjang? Ada orang yang jadikan dia panjang. Pasal apa bulat? Pasal ada orang yang jadikan bulat. Ni botol ni, pasal apa rupa dia lagu ni? Kelang buat dia lagu ni. Cawan, pasal apa rupa dia lagu ni? Pasal kelang buat dia lagu ni. Allah Ta'ala tidak berupa. Habis itu macam mana? Macam gas lagu tu, rupa juga. Segala yang tuan-tuan bayang dalam kepala tuan-tuan, semua berupa. Habis itu tak berupa lagu mana? Tak usah fikir. Selesai. Indah yang tak dapat digambarkan, indah yang tak dapat dirupakan, cantik yang tak dapat difikirkan. Itu Allah, tuan-tuan. Kemudian Allah bukan jisim dan tidak serupa dengan jisim-jisim, sama ada dari segi bentuk rupa ataupun dari segi kemungkinan yang boleh dipecah-pecah. Bukan macam kita dipecah-pecahkan, boleh potong tangan, betul tak? Tangan boleh keluar mata, cabut kepala, juzuk-juzuk yang bersambung, tuan-tuan. Allah bukan juzuk-juzuk yang bersambung macam kita, bukan. Dia panggil apa? Kam muttasil, kam munfasil. Itu istilah falsafah dia lah. Bukan zat yang boleh dipisah-pisahkan, ataupun ada orang yang zatnya seperti Allah, tak ada. Dan dibahagi, Allah itu bukan benda dan tidak boleh dimasuki benda. Allah bukan benda, benda makhluk, dan tidak dimasuki oleh benda, hulul, tuan-tuan. Maksud dia macam apa? Roh, jin dia masuk dalam badan kita kan, itu hulul. Ataupun roh dalam badan kita, dia hulul masuk dalam badan kita. Allah bukan hulul ke dalam makhluk, kerana Allah itu Tuhan. Kalau kadang-kadang orang fikir kan Tuhan meresap dalam badan dia, banyak ajaran sesat. Tuhan meresap dalam badan dia, lepas tu dia cakap tu macam Tuhan yang bercakap. Tuhan tak begitu. Kerana Allah Ta'ala itu Tuhan, dan Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Dan saya pernah sebut kat tuan-tuan kan, Allah Ta'ala tak makan. Kalau orang tanya tuan-tuan soalan, boleh tak Allah Ta'ala makan mi goreng? Tuan-tuan nak jawab apa? Allah tak makan. Tak boleh tak Allah Ta'ala makan mi goreng? Jadi makna dia Allah Ta'ala tak boleh makan ke? Bukan. Makan tu bukan sifat Tuhan. Bila hang kata Allah Ta'ala makan mi goreng, hang telah menjadikan Allah Ta'ala seperti makhluk. Boleh tak? Kalau orang tanya, boleh tak Allah Ta'ala, contoh kencing, contoh, na'uzubillah. Kalau ada orang sebut, boleh. Kalau orang tanya soalan, boleh tak Allah Ta'ala pergi tandas? Subhanallah. Ini soalan apa ni? Ini soalan apa? Tidak layak bagi Allah begitu. Tidak layak bagi Allah makan. Tidak layak bagi Allah pergi tandas. Tidak layak bagi Allah naik mutu. Tidak layak bagi Allah berkahwin. Tidak layak bagi Allah duduk atas, lepak kat mana-mana kan. Lepak atas pokok Ustaz ke? Lepak Ustaz penat Tidak layak Allah bersifat macam tu. Itu sifat makhluk. Bila kita jadikan Allah macam makhluk, kita telah menghina Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan gambarkan Allah macam makhluk. Kemudian dia bukan arat dan tidak dapat dimasuki arat. Arat tahu arat? Arat ni sesuatu yang berada pada suatu. Contohnya warna. Warna ni arat lah. Warna ni dia tak boleh ada kecuali pada benda. Betul tak? Hitam ni dia mesti dia berada pada mikrofon. Putih ni berada pada dinding. Apa lagi? Itu arat, tuan-tuan. Merah ni berada pada baju. Boleh, itu arat. Dia maksudnya arat ni sesuatu yang berada pada suatu. Tuan-tuan tak boleh tengok, aku nampak hitam tadi, aku nampak hitam. Hitam apa? Kita mesti tanya hitam apa? Kereta hitam ke? Baju hitam ke? Sebab warna itu arat,
dia mesti berada pada sesuatu. Sama besar-besar. Aku nampak besar tadi. Apa benda besarnya? Rumah besar. Oh, besar itu berada pada rumah. Boleh lah. Aku nampak kecil tadi. Apa benda yang kecilnya? Aku nampak tadi ini ada motor kecil ya. Oh, motor kecil. Kecil itu mesti berada pada benda. Itu arat. Dan tidak dimasuki oleh arat-arat. Tidak ada pada Allah warna-warna, tuan-tuan. Merah, hijau, kuning, biru. Tak ada. Tegasnya Allah itu mempunyai segala sifat kesempurnaan kerana dialah Khalik pencipta, sebab itu ia tidak sebanding dengan makhluk yang kena jadi yang gitu je. Pendek kata, bagi Allah segala sifat kesempurnaan kerana apa? Kerana Allah lah pencipta. Kenapa kita ada kepala sini, tangan, dua kaki? Allah yang jadikan kita begitu. Nah, dan kitalah sebaik-baik kejadian. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kami jadikan manusia dalam rupa yang terbaik. Tuan-tuan tengok kat dunia ni, tak ada rupa yang sebaik manusia. Kita ada kepala, dua tangan, dua kaki. Kita boleh seimbangkan badan kita. Kita punya buang najis pun di bawah. Kepala ke atas, pasal otak ke atas. Mulia akal di atas ni. Cuba tuan-tuan banding rupa kita dengan lembu. Mana lagi elok? Dari segi rupa, manusia lebih elok. Allah Ta'ala sebut manusia ni sebaik-baik kejadian. Lembu, otak dia dengan punggung sama. Masa tak? Berjalan ni macam ni, berjalan ni. Walaupun lembu dengan kita, lembu kuat lagi daripada kita, tapi dari segi rupa kejadian kita lebih hebat. Malah dengan otak kita, kita buat senapang, tembak lembu mati. Ngakai yang ada ni. Banding kita dengan ulang. Mana lagi rupa elok, tuan-tuan? Rupa macam ulang ke rupa macam kita elok lagi? Macam kita elok lagi, tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok, dah seimbang elok ni. Tu Allah Ta'ala kata, ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian ni. Tuan-tuan tak boleh fikir ada rupa yang lebih baik. Cuba tuan-tuan punya badan ni, tuan-tuan pergi tambah, tangan ni ada dua. Elok tak? Tangan dua. Tangan belah ni dua, belah ni dua. Jadi empat. Atas keluar. Tak elok dah, tuan-tuan. Hidung ada tiga. Satu, dua, tiga. Tak elok lah. Mata tiga. Sini satu, sini satu. Elok tak? Tak elok lah. Kenapa tak, tuan-tuan? Telinga ni Allah Ta'ala jadi elok lah. Cuba telinga ni Allah Ta'ala jadikan mengadap ke atas. Hujan masuk ayam. Tak ada. Allah Ta'ala buat sebaik mungkin dah, tuan-tuan. Kaki Allah Ta'ala jadikan ada dua. Elok dah. Kalau tuan-tuan tambah je lagi satu jadi tiga, tak elok lah, tuan-tuan. Dia tak seimbang lah. Sebab tu manusia sebaik-baik kejadian. Tak ada rupa sebaik manusia. Tapi siapa yang jadikan kita macam ni? Allah. Adakah Allah macam kita? Allah lebih cantik, Allah lebih sempurna, lebih hebat. Macam mana? Tak dapat digambarkan. Tak dapat digambarkan. Kita kenalnya lagu mana tak dapat digambarkan. Kita akan lihat nanti di akhirat. Tetapi hakikat wujud Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata kepala kita. Jelas dia, bukan, silap. Mana ni? Baik. Sebab ia tidak sebanding dengan makhluk yang kena jadi. Tak sama lah. Cantik lagu mana pun manusia tidak dibandingkan dengan Allah, kerana Allah yang jadikan dia. Boleh lah. Secantik lagu mana pun makhluk, jangan kata Allah cantik macam bulan. Bulan tu Allah yang cipta. Allah Ta'ala cantik macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tu pun Allah yang cipta. Allah Ta'ala ni cantik macam apa? Macam lautan sebelum terbenamnya matahari. Itu pun Allah yang jadikan. Fala tadribu lillahil amsal. Allah Ta'ala larang dah. Jangan buat perbandingan bagi Allah. Jangan kata Allah Ta'ala cantik macam bulan. Haram. Jangan kata Allah Ta'ala ni baik macam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad baik, Allah maha baik. Baiknya Nabi Muhammad, Allah yang jadikan. Allah yang mengajar Nabi Muhammad, Allah yang didik Nabi Muhammad. Nah, jangan kata apa, Allah ni pemurah macam Pak Samad kampung kita. Pasti Pak Samad kampung kita pula. Allah yang jadikan Pak Samad. Boleh lah. Begitu. Jangan bandingkan Allah dengan apa. Allah Ta'ala kuat, kukuh, umpama gunung. Subhanallah, gunung Allah jadikan. Jangan bandingkan Allah dengan apa-apa. Pasal apa-apa itu semua makhluk. Baik, kita tengok. Allah tidak serupa dengan yang lain tentang zatnya. Kita tengok.
Allah bukan jauhar atau jirim, benda. Jirim ni sesuatu yang ambil ruang. Jirim ni jisim yang kecil. Jisim yang kecil dipanggil jirim lah tuan-tuan. Macam atom, benda yang kecil-kecil tuan. Atom, nukleus, benda yang kecil-kecil, jirim. Allah bukan arat, sifat yang menumpang pada jirim. Besar, kecil, merah, biru. Allah bukan sifat yang menumpang pada jirim. Dan jirim ni jirim ni lebih kecil pada jisim. Tapi jirim dengan jisim ni benda yang sama. Sesuatu mengambil tempat, sesuatu yang duduk dalam ruang, sesuatu yang duduk dalam alam. Itu kita panggil dia jirim ataupun jisim. Jisim besar, jirim tu kecil. Boleh ya? Kemudian Allah bukan bergerak atau diam. Tuan-tuan tak boleh fikir. Kalau kita kalau tak bergerak, kita duduk diam. Allah tak bergerak, tak diam. Uish, macam mana tu? Memang tak boleh gambar. Tak boleh gambar. Sebab gerak dengan diam ni makhluk. Makhluk kalau dia tak bergerak, dia diam. Kalau dia tak diam, dia bergerak. Allah yang menjadikan makhluk, Allah tak serupa dengan makhluk. Boleh? Sifat bergerak dan diam ini sifat makhluk, bukan sifat Allah Azza wa Jal. Habis itu macam mana? Macam mana nanti kita akan tengok di akhirat kelak. Cukup dengan kita mengenal Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Cukup, itu tugas kita. Allah bukan kecil atau besar. Tak kecil, tak besar. Ni, mikrofon ni kecil, besar lagi meja ni. Meja ni besar, besar lagi masjid ni. Masjid ni besar, besar lagi masjid negara. Masjid negara besar, besar lagi Malaysia. Bumi lagi besar, matahari lagi besar pada bumi. Allah Ta'ala bukan besar lagu tu. Bukan besar saiz. Saiz ni makhluk. Nah, jangan tuan-tuan fikir Allah Ta'ala ada saiz macam kita. Saiz ni kita tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan saiz kecil, saiz sederhana, besar, bukan bersaiz. Tak dapat gambarkan lah ustaz. Memang tak dapat gambarkan. Itu nak bagi tahu tu. Kalau tuan-tuan kata tak dapat gambarkan lah, makna dia tuan-tuan kenal Tuhan. Kalau tuan-tuan tak dapat gambarkan Tuhan, makna dia tuan-tuan kenal. Kalau tuan-tuan dapat gambarkan, oh saya dapat gambarkan lah, oh dia panjang sikit, dia 2 meter. Tuan-tuan boleh gambar tu, tuan-tuan tak kenal lah tu. Allah ni bila tuan-tuan tak mampu gambar, tuan-tuan kenal. Adik, kita dah belajar pada apa? Bawah ni. Hal lepas kita dah belajar lah. Dia panggil apa? Al-ajzu. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 70 tu. Al-ajzu an darkil idrak wal bahsu an sirri zat isyraq. Al-ajzu, kelemahan untuk memahami kehakikat Allah merupakan kenal, dan cuba mencari rahsia tentang zat Allah merupakan satu syirik ataupun kekufuran. Bila saya sebut ni, tuan-tuan tak boleh fikir bukan besar, bukan kecil, tak bergerak, tak diam, bukan arak, bukan jirim. Tak boleh fikir lah ustaz. Kenal lah tu. Boleh lah. Tak dapat gambar kenal. Tapi bila tuan-tuan dapat gambar, makna dia tuan-tuan tak kenal. Boleh lah. Dan semua ni semua makhluk. Sifat-sifat ni semua makhluk. Jirim makhluk, bergerak diam makhluk, besar kecil makhluk. Boleh tuan-tuan. Boleh kita berhenti di sini tuan-tuan. Bawah tu panjang tu. Panjang. Allah tidak naik, tidak turun. Panjang. Kenapa panjang? Ada ayat Quran, hadis kata Allah Ta'ala turun di langit dunia. Itu kita perbahasan panjang. Ayat-ayat mutasyabihat. Kalau saya cerita, tambah lagi setengah jam. Dia akan memang jadi panjang, dia akan drag. Jadi saya punya pengajaran, saya lebih kepada penghayatan. Boleh lah, di penghayatan apa yang saya sampaikan. Kalau tuan-tuan nak penyampaian poin, boleh juga. Tuan-tuan tahu Ustaz Isham dia penyampaian poin. Ustaz dia banyak. Isham dia banyak poin. Dia tuan-tuan boleh catat poin. Penyampaian poin senang, saya baca ya. Betul tak tuan-tuan? Tuan-tuan boleh catat. Cara saya punya penyampaian, ada ramai lagi lah ustaz lain. Dia ada 2 cara lah. Satu penyampaian poin, terus straight to the point. Satu lagi penyampaian lebih kepada penghayatan sesuatu isu. Saya bila sampai isu ni, saya cuba tuan-tuan menghayati supaya kita faham bagaimana bandingan dengan kehidupan kita, bukan sekadar teori. Sebab tu Imam Ghazali tulis kitab Ihya Ulumuddin. Apa nak Ihya Ulumuddin? Penghayatan, menghidupkan ilmu di dalam kehidupan, menghidupkan ilmu agama dalam kehidupan. Pada zaman Imam Ghazali banyak orang mengaji, tapi tak nampak kesan ilmu itu dalam hidup dia. Tapi ilmu banyak, tapi penghayatan, dia nak bawa ilmu itu ke dalam kehidupan ni.
Nak relate dengan kehidupan dia tak ada. Jadi ikut point lah, ikut ustaz lah lagu mana kan. Tapi saya punya gitulah. Saya lebih pada penghayatan apa yang saya sampaikan supaya tuan-tuan boleh nampak lebih jelas. Okey tuan-tuan, akan datang kita sambung bawah tu lah. Allah tidak naik dan tidak turun. Jadi saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kurangan dan sebagainya. InsyaAllah kita bertemu pada bulan hadapan. InsyaAllah bulan depan lah. Hujung bulan ni lah. Hujung bulan ni Isnin yang keempat macam biasalah. Isnin yang keempat. Jadi cukup sekadar tu. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhaman tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'sum.